Kita tengok contoh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Kitab ini adalah antara kitab akhir karangan Ibn Taymiyah selepas Bayan Talbis Jahmiyah, selepas kitab Dar'ut Ta'arud. Ini adalah antara awakhir, kutub-kutub akhir dari segi taratub zamani karangan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitab ini orang Kristian dia berhujah dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah jawab orang Kristian. Jadi orang Kristian kata, wahai orang Islam, wahai Ibn Taymiyah, kamu duk kata kami ni bercanggah, Trinity ni bercanggah, tak masuk akal, tak boleh diterima akal. Kamu pun, golongan kamu pun buat benda sama, kan? Golongan kamu ada yang kata Tuhan ni ada dua mata, lihat dengan dua mata. Tuhan kamu ni ada dua tangan, Tuhan kamu ni ada betis, Tuhan kamu ni ada wajah, Tuhan kamu ni ada lambung, ada sisi, kan? Itu pun tak masuk akal juga. Macam mana Tuhan boleh sama dengan makhluk? Jadi Ibn Taymiyah jawab, Ibn Taymiyah jawab orang Kristian tu. Ibn Taymiyah kata, tidak dikenali wala yu'rafu alimun masyhur min ulama al-muslimin. Tidak dikenali seorang pun ulama. Ini garis panjang-panjang. Ingat ayat ni. Tidak dikenali seorang pun ulama yang masyhur daripada ulama Islam. Wala ta'ifatun masyhuratun min tawaifihim. Tidak ada mana-mana puak daripada golongan Islam ni. Tak ada seorang pun, kata Ibn Taymiyah. Ingat ni. Lepas ni Google. Ibn Taymiyah kata tak ada seorang pun orang Islam kata, tiada seorang pun orang Islam yang kata macam orang Kristian kata tu. Tak ada pun mereka ni yutliquna al-ibarata allati hakawha 'anil muslimin. Apa yang orang Kristian tu cakap, tak ada pun orang Islam cakap macam tu. Haitsu qalu, orang Kristian ni cakap tentang orang Islam apa? Innahum yaqulun, orang Islam ni kata inna lillahi 'ainaini yubsiru bihima. Tuhan ni ada dua ain. Tuhan ni ada dua ain, dua mata. Dengan dua mata itulah Tuhan melihat. Ibn Taymiyah kata tak ada orang Islam cakap macam ni. Tak ada orang Islam yang ambil mata, tangan, sak, wajah. Tak ada orang Islam yang kumpul-kumpul dan buat satu ayat cakap macam ni. Tapi kita boleh Google sekarang. Kita boleh tengok siapa orang Islam yang buat sekarang. Kita boleh Google perkataan ni. Inna lillahi ainain yubsiru bihima. Siapa yang cakap ayat ni? Kita boleh Google dan kita tengok sendiri siapa yang cakap. Saya tak nak cakap perbahasannya di tempat lain lah, kan? Tapi untuk tahu, boleh Google perkataan ni. Inna lillahi ainaini yubsiru bihima. Siapa yang cakap macam ni? Dan Ibn Taymiyah kata tak ada pun orang alim yang cakap macam ni. Tak ada pun orang alim yang kata Tuhan ada dua tangan dan Tuhan buka dua tangan, Tuhan ada kaki, ada muka. Ambil kutip ni, kutip ayat-ayat mutasyabihat ni, letak dalam satu teks, cakap macam tu, lepas yutliquna al-ibarah macam tu. Tak ada. Kata Ibn Taymiyah, tak ada pun orang Islam yang buat kerja macam ni. Ingat baik-baik, ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Bercanggah dengan hari ni kita tengok banyak buku yang himpun-himpunkan. Ambil mata, ambil perkataan tangan, ambil perkataan kaki, ambil perkataan tu, letak dalam satu teks, letak dalam satu perenggan macam ni, kan? Lepas tu kata Tuhan ada dua mata, dengan dua mata itulah Tuhan melihat. Tuhan ada dua tangan, dengan dua tangan itulah Tuhan, dengan dua tangan itulah Tuhan buat itu dan ini. Ibn Taymiyah kata tak ada orang yang buat macam ni. Tak ada orang alim yang buat kerja macam ni. Cukup di situ. Walakin haula'i rakkabu min alfazil qur'ani bisu'i tasarrufihim wa fahmihim tarkiban za'mu anil muslimina yutliquna. Kata Ibn Taymiyah, walaysa fil qur'ani ma yadullu zahiruhu ala ma dhakaruh. Tak ada pun dalam Quran ayat-ayat yang menunjukkan pada zahirnya makna yang mereka cakap. Tak ada pun dalam Quran yang menunjukkan seperti mana yang orang Kristian dakwa kepada orang Islam. Tengok ayat dia. Dalam Quran Tuhan kata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi kata tangan Tuhan ni terikat. Orang Yahudi kata tangan Tuhan itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka itulah yang dibelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang Yahudi itulah yang dilaknat. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Allah Ta'ala berikan rezeki ikut suka dia, ikut kehendak dia. Orang Yahudi mengatakan tangan Tuhan itu terbelenggu, bakhil. Orang Yahudi kata Tuhan ni bakhil. Tangan terbelenggu ni maksudnya bakhil. Maka Allah Ta'ala mendustakan mereka. Fakadzabahumullahu fi dhalik. Wa bayyana annahu jawadun la yabkhal.
Dan Tuhan nak menjelaskan bahawa dia tidak bakhil, malah dia maha pemurah. Fa akhbara anna yadayhi mabsutatan, maka Tuhan katalah bahawa dua yad Tuhan ini terbuka. Okey, kita tengok apa maksud dua tangan terbuka ni. Kata Syekhul Islam, fa bastul yadain, terbukanya dua tangan, al muradu bihi, maksud terbuka dua tangan ni apa? Al jawadu wal ata, kemurahan dan pemberian. Itu maksud dua yad, kemurahan dan pemberian. Ini adalah takwil daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika dia berhujah balas dengan Kristian, kan? Dan saya tahu dalam teks, dalam buku dia yang lain, dalam teks yang lain dia tak kata macam ni. Tetapi ketika dia berhujah dengan orang yang tak beriman dengan teks Al-Quran, dia menggunakan takwil juga. Kerana takwil ni tujuan dia adalah untuk tafsil, untuk menjelaskan, untuk memberi penjelasan, kan? Kalau kita nak debat dengan orang, kita kata kita nak debat dengan Kristian dalam keadaan macam ni, lalu kita kata ya, tangan-tangan terbukalah, tangan terbukalah. Macam mana nak jawab? Tak menjawab lah. Pada situasi macam ni Ibn Taymiyah mentakwil. Ini takwil lah ni, kan? Dan ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain daripada mazhab Asy'ariyah Maturidiyah ada yang cakap macam ni. Al-yadain al-muradu bi al-jawad wal ata, kan? Ada yang kata an-ni'mah, ni'matain, nikmat dunia, nikmat akhirat, kan? Takwil juga. Laisal muradu, kata Syekhul Islam, bukanlah maksud terbuka dua tangan ni ma tawahhamuhu min bastin mujarrad. Terbuka dua tangan ni bukan maksud tangan yang kita faham ni, terbuka dua tangan ni. Tak ada kaitan pun dengan dua tangan ni. Nampak tak? Tuhan sebut terbuka dua tangan ni tak ada kaitan pun dengan anggota badan, kan? Bukan seperti yang kamu faham daripada anggota badan. Tangan terbuka ni adalah pemberian dan kemurahan, al-jawad wal ata. Walamma kana al-ata'u bil yad, memandangkan pemberian itu selalunya dengan tangan, dan dengan kita membuka tangan kita bagi kat orang, sara minal ma'rufi fil lughah, maka menjadi cara yang sudah diketahui dalam bahasa Arab, at-ta'biru bi bastil yadi anil ata. Kita nak kata, kita nak sebut tentang pemberian, kita gunakan perkataan bastul yad, membuka tangan. Membuka tangan ni tak ada kaitan pun dengan kita, dengan perbuatan kita membuka tangan. Maksud buka tangan ni maknanya ata, pemberian. Kita boleh beri, kita boleh bagi hadiah, memberi pemberian kepada orang tanpa kita buka tangan pun. Jadi buka tangan ni bukan dia maksud hakiki. Kita tak boleh kata yadani haqiqatan. Sifat tu memang sifat hakiki, kerana ahli sunnah wal jamaah tidak seperti Mu'tazilah yang menafikan sifat. Kita isbatkan sifat pada Allah, ada sifat yadain, ada sifat yad, tapi maksud yad tu apa? Maksud dia al-jawad wal ata, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Penuhi syarat tak? Penuhi. Pertama, takwil ketika perlu, supaya ayat Al-Quran ini saling selari dan tidak bercanggahan. Yad Allah, tangan Allah, selari dengan ayat laisa kamitslihi syai', selari dengan akal, Tuhan tak sama dengan makhluk. Takwil pula mestilah bertepatan dengan al-ma'rufi fil lughah, mestilah kena ikut kaedah bahasa Arab. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah antara ulama yang mengikuti kaedah takwil yang betul. Dan Imam Al-Ghazali ada karang sebuah kitab yang berjudul Qanunut Ta'wil, peraturan takwil. Bukannya takwil sembrono. Ulama Islam, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil, betul mentakwil, tetapi mengikut kaedah yang kita sebutkan ini. Ada kaedah, ada disiplin, bukan takwil sembrono. Ikut kaedah ihtimal dan rujukan bahasa Arab. Dan ketiga, tujuannya adalah untuk mengamalkan teks agama, bertujuan untuk mengamalkan teks agama dan dalil akli agar saling selari dan konsisten. Kita lihat pula satu lagi yang terakhir daripada Syekhul Islam juga dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa. Dalam mentafsirkan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami iaitu Tuhan lebih dekat dengan dia, dengan manusia ini daripada urat tengkuk dia, urat di leher dia. Adakah Allah Ta'ala itu dekat secara hakiki di urat leher? Kalau kita ikut kaedah hakiki ni, ma'iyah haqiqiyah, bukan. Kata Ibn Taymiyah, dekat ni apa? Huwa qurbu dhawatil malaikah. Yang dekat leher manusia ni bukan Allah. Bukan Allah. Ni Tuhan kata wa nahnu ni. Memanglah Tuhan kata wa nahnu, tapi kita kena selarikan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Dan kita kena tengok penggunaan bahasa Arab, dan kita kena tengok konteks ayat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, maksud dia bukan Allah yang ada dekat leher itu secara hakiki, kan?
Maksud dia qurbu zawatil malaikah, malaikat. Kan? Jadi ditakdirkan perkataan malaikat. Wa nahnu maksudnya malaikat. Zat malaikat itu yang ada di leher, yang dekat, lebih dekat dengan kamu daripada urat leher kamu. Dan wa qurbu ilmillah, dan dekat ilmu Allah. Jadi ma'iyah itu bukan ma'iyah hakikiyah, ma'iyah ilmiyah. Tuhan bersama kita iaitu bersama ilmu. Itu takwil, itu satu bentuk takwil, dan takwilan ini juga digunakan oleh ramai lagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Idh yatalaqal mutalaqiyan, apabila dua orang bertemu, kami lebih dekat dengan dia dari urat leher dia. Fahadha kulluhu khabarun anil malaikah. Ini semua dekat malaikat, cerita tentang malaikat, bukan pasal Allah. Kalau ikut kaedahnya mestilah Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Penggunaan nahnu itu untuk ta'zim, penggunaan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kami itu Allah lah maksud dia. Tapi dalam ayat ini kita tak boleh kata Tuhan dekat urat leher kita, kerana itu bercanggah dengan akal, bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'. Jadi perlu ditakwilkan takwil yang bertepatan dengan bahasa Arab, takwil yang tidak jauh, takwil yang diterima dalam uslub bahasa Arab. Dan sesiapa yang kata bahawasanya, kata Ibn Taymiyah lagi, bahawasanya yang dekat urat leher itu adalah zat Allah Ta'ala, fahadha fi ghayatid dha'f, maka ini sangat-sangatlah lemah. Jadi ini adalah satu contoh takwil yang muttafaq alaih. Sama ada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan aliran yang lain, mereka mentakwilkan juga ayat ini. Seperti kata Al-Imam Fakhrul Razi dalam Asasut Taqdis, Imam Fakhrul Razi mengatakan setiap firaq tidak terlepas daripada takwil. Setiap firaq Islam mesti ada takwil. Tinggal lagi sama ada takwil dia itu bertepatan dengan kaedah ataupun tidak bertepatan dengan kaedah. Takwilan Ahlussunnah wal Jamaah bertepatan dengan kaedah, manakala takwil batiniyah adalah takwil yang sembrono, takwil yang jauh daripada bahasa Arab, dan takwil yang bertujuan untuk membatalkan agama dan syariat.